Halo semua, nama saya Johan Park dari pasukan jualan CTR dan saya merasa terhormat untuk membentangkan perniagaan aftermarket CTR Group hari ini. CTR adalah peneraju global dalam industri otomotif, menyediakan alat ganti berkualitas tinggi untuk kedua-dua sektor OE dan aftermarket. Dalam pembentangan ini, saya akan memperkenalkan visi syarikat kami, keupayaan pembuatan yang kukuh, produk-produk kami, serta komitmen kami terhadap kepuasan pelanggan. Mari kita mulakan dengan pengenalan ringkas mengenai CTR Group. Pembentangan ini akan membincangkan gambaran keseluruhan syarikat kami dan pemacu utama CTR. Grup CTR mempunyai sejarah yang kaya bermula dengan pengasas kami, Yi John Kang, yang membuka kedai mesin sila di Busan. Daripada permulaan yang sederhana ini, kami telah berkembang menjadi peneraju global dalam mobility. Pertumbuhan kami didorong oleh komitmen kami terhadap inovasi, terutamanya dalam bidang alat ganti otomotif, transformasi digital, dan tenaga boleh diperbaharui. Kami mengutamakan mobility, yang merupakan nadi perniagaan kami, bersama-sama dengan keselamatan, yang merupakan nilai teras kami. Grup CTR telah membina kehadiran global yang kukuh, beroperasi di 11 negara dengan 30 lokasi, termasuk kilang dan pejabat. Tenaga kerja kami terdiri daripada hampir 2.000 pekerja berdedikasi. Semuanya menyumbang kepada misi kami untuk meningkatkan mobility melalui produk berkualitas. Dari segi jualan, kami menjana jumlah sebanyak 1.464 bilion dolar dengan bahagian alat ganti otomotif aftermarket dan OEM menjadi penyumbang terbesar, merangkum 88% daripada pendapatan kami. Perniagaan pelbagai bahagian kami menghasilkan jualan yang signifikan, dengan sektor alat ganti otomotif sebagai penyumbang terbesar, menunjukkan komitmen kami terhadap kualitas dan inovasi dalam industri otomotif. CTR beroperasi melalui dua model perniagaan utama, penghilang peralatan asal atau OEM, dan pasaran selepas jualan dikenali sebagai aftermarket. Dalam sektor OEM, kami membekalkan alat ganti kepada pengeluar kereta global, memastikan mereka mempunyai komponen berkualitas tinggi yang diperlukan untuk kendaraan mereka. Sementara itu, bahagian aftermarket kami menumpukan pada penjualan alat ganti berjenama terus kepada pelanggan, membolehkan kami berinteraksi dengan pengedar dan pusat servis dengan berkesan. Pendekatan dua hal ini bukan sahaja mengukuhkan kehadiran pasaran kami, tetapi juga meningkatkan keupayaan kami memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai dalam industri otomotif. Di grup CTR, keselamatan bukan sekedar keutamaan, ia adalah asas operasi dan budaya kami. Kami telah mengintegrasikan keselamatan ke dalam nilai teras kami yang membimbing operasi harian dan proses pembuat keputusan. Dengan memupuk budaya tanggung jawab dan profesionalisme, kami memberi kuasa kepada pasukan kami untuk bekerja ke arah visi keselamatan bersama ini, langkah demi langkah. CTR komited kepada masa depan lestari melalui amalan ESG yang kukuh yang menumpukan pada perlindungan alam sekitar, tanggung jawab sosial, dan tadbir urus yang telus. Dengan mengutamakan keselamatan dalam semua operasi, kami berhasrat untuk memenuhi tanggung jawab kami kepada planet dan kemanusiaan, memastikan pertumbuhan kami memberi manfaat kepada semua yang terlibat. CTR berdedikasi untuk mencipta dunia yang lebih selamat melalui inovasi berterusan. Fokus kami adalah meningkatkan kepuasan pekerja, membina kepercayaan pelanggan, dan mempromosikan kemajuan sosial. Semua ini penting untuk memastikan mobility yang selamat untuk semua. Kini saya ingin memperkenalkan perniagaan pasaran selepas jualan kami dengan lebih terperinci. Mari kita mulakan dengan 4-wheel drive kami. Fokus kami dalam pasaran 4-wheel drive dibina atas 4 bidang utama: jualan, pembangunan, pemasaran, dan pengeluaran. Dengan memanfaatkan pengalaman luas kami, di lebih 100 negara, kami memastikan strategi jualan kami berasaskan pandangan tempatan, sambil mengekalkan kepakaran rantaian bekalan global. Dalam pembangunan, kami komited untuk mengembangkan portfolio kami dengan lebih dari 2.000 item baru setiap tahun, memastikan kami memenuhi keperluan pelanggan yang senantiasa berubah. Usaha pemasaran kami disesuaikan untuk era digital, dengan penekanan kuat pada kandungan B2B dan B2C, menjadikan kami bersedia untuk e-dagang. Akhir sekali, keupayaan pengeluaran kami disokong oleh makmal ujian khusus dan proses kawalan kualitas canggih
memastikan kami hanya mengantar produk terbaik kepada pelanggan. Grup CTR telah berkembang dari sebuah kedai alat ganti otomotif kecil menjadi peneraju global dalam mobility, menekankan inovasi dalam pelbagai sektor. Pertumbuhan ini didorong oleh komitmen kami terhadap quality dan keupayaan kami menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran, memastikan kami terus berada di barisan hadapan industri otomotif. Dalam sektor pasaran selepas jualan, CTR memanfaatkan rangkaian global dan keupayaan pemasaran yang luas untuk mencapai dan berinteraksi dengan lebih dari 700.000 pelanggan di pelbagai wilayah. Pusat R&D khusus kami menumpukan pada pembangunan produk berkualitas tinggi yang memenuhi piawaian industri. Manakala kapasiti pengeluaran kami yang mengagumkan membolehkan kami mengeluarkan sehingga 2.000 alat ganti baru setiap tahun. CTR Aftermarket telah membina rangkaian global yang kukuh, termasuk kilang, pejabat jualan, dan gudang yang terletak secara strategik di seluruh dunia. Kehadiran yang luas ini membolehkan kami melayani 500 pelanggan kami di lebih 100 negara dengan berkesan. Gudang kami yang terletak di 5 lokasi strategik menambah baik keupayaan kami untuk menghantar produk dengan cepat dan memenuhi keperluan pelbagai pelanggan kami. Kami memastikan data kami boleh dipercaya. Kami adalah pembekal data TechDoc, disahkan sebagai pembekal A yang mematuhi piawaian mereka dengan kesilapan minimum dan perhatian yang teliti. Sudah tentu kami mempunyai katalog produk sendiri yang beroperasi, diterbitkan secara dalam talian dan cetak. Laman web telah diperbaharui pada tahun 2020 untuk menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan maklumat produk yang lebih relevan mengikuti lokasi geografi pengguna. Disinilah Anda boleh mendapatkan maklumat terkini apabila kami mengeluarkan senarai item baru setiap bulan beserta sebarang pindahan. Kami aktif di lebih dari 100 negara dalam perniagaan pasaran selepas jualan. Kami menghubungkan dengan lebih baik dengan pangkalan pelanggan kami yang pelbagai. Kami kini mengendalikan 37 saluran dalam talian tersedia dalam 10 bahasa. Pengikut media sosial kami telah melebihi 900.000. Namun kami tidak berhenti di situ. Sejak menubuhkan pasukan pemasaran dan memulakan usaha pemasaran digital, CTR telah konsisten meningkatkan kesadaran jenama global. Walaupun semasa pandemik, kami akan terus memberi tumpuan kepada pengguna saluran dalam talian secara strategik untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengekalkan pertumbuhan jenama kami. Semasa kami melanjutkan perbincangan mengenai CTR Aftermarket, adalah penting untuk menyerlahkan komitmen kami, meningkatkan kehadiran e-dagam dengan memperbaiki keterlihatan kami di platform utama seperti Google dan Amazon. Strategi ini bukan sahaja meningkatkan pendedahan media kami, tetapi juga menyokong pengedar tempatan dalam usaha jualan dalam talian mereka, memastikan kami mencapai lebih ramai pelanggan dengan berkesan. CTR Aftermarket menawarkan rangkaian produk yang luas dengan lebih daripada 9.600 SKU. Barisan produk pelbagai ini memberi tumpuan signifikan kepada komponen suspensi, steering, dan brake dengan hampir 6.000 alat ganti suspensi saja. Setiap tahun, kami memperkenalkan lebih dari 2.000 SKU baru untuk memenuhi keperluan pasaran global yang pelbagai, memastikan kami sentiasa di hadapan dalam pembangunan produk dan inovasi. Selain itu, produk kami direka dengan mengambil kira keserasian, membolehkan kami menyokong hingga 34 pengeluar kendaraan yang berbeza. Flexibility ini bukan sahaja meluaskan jangkauan pasaran kami, tetapi juga memastikan pelanggan kami dapat mencari alat ganti yang sesuai dengan keperluan mereka. CTR menawarkan rangkaian luas lebih daripada 9.600 SKU, terutamanya menumpukan pada model kereta Korea dan Jepun. Kami juga sedang mengembangkan tawaran produk kami secara aktif dengan rancangan untuk membangunkan lebih 2.000 SKU baru setiap tahun untuk model Amerika Utara, Eropa, dan China. Fokus strategik pada komponen otomotif utama ini memastikan kami dapat memberi sokongan yang berkesan kepada pelanggan dan mengekalkan kelebihan daya saing dalam industri pasaran selepas jualan.
CTR juga merupakan antara perintis dalam alat ganti EV untuk kedua-dua perniagaan OI dan aftermarket. Pada masa ini, kami mempunyai 80% alat ganti suspensi dan stereo untuk kereta mesra alam dan terus melabur untuk membangunkan alat ganti EV pada masa depan yang hampir. CTR kini diiktiraf sebagai pakar dalam alat ganti steering dan suspensi pasaran selepas jualan yang menonjolkan kepakaran kami dalam bidang kritikal komponen otomotif ini. Kami berhasrat untuk mengembangkan kepakaran kami dan menjadi pakar utama pasaran selepas jualan untuk alat ganti sasis. Visi ini didorong oleh komitmen kami terhadap quality dan inovasi, memastikan kami menyediakan penyelesaian terbaik untuk pelanggan kami. Seiring kami bergerak ke hadapan, kami akan terus melabur dalam keupayaan kami untuk menyokong matlamat ini dan memberikan nilai luar biasa kepada rekan kongsi kami. CTR telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan portfolio produk, terutamanya menumpukan pada kendaraan Korea dan Jepun. Dengan jumlah 6.600 SKU khusus untuk pasaran ini, kami akan memperkenalkan 1.000 SKU baru dalam komponen steering dan suspensi, bersama dengan tambahan 1.000 SKU dalam komponen sasis lain. Pendekatan proaktif ini memastikan kami kekal kompetitif dan responsif kepada permintaan pasaran. Akhirnya menyokong matlamat kami untuk menyediakan alat ganti otomotif berkualitas tinggi yang meningkatkan keselamatan dan prestasi. Kami paham bahwa mengekalkan jenama premium adalah penting untuk kejayaan dan kepercayaan pelanggan kami. Untuk mencapai ini, kami telah mewujudkan proses jaminan kualitas yang ketat yang memastikan semua produk kami memenuhi piawaian tinggi. Ini melibatkan beberapa peringkat, termasuk penilaian awal, pengesahan produk, dan audit berkala. Dengan mematuhi tahap pengesahan berstruktur ini, kami bukan sahaja mengukuhkan jaminan kualitas, tetapi juga mengukuhkan komitmen kami untuk menyediakan alat ganti otomotif yang boleh dipercaya dan selamat kepada pelanggan kami. Produk pasaran selepas jualan CTR dibuat di Korea. Semua teknologi dan elemen quality berasal dari Korea, oleh pekerja yang berpengalaman, dengan peralatan canggih, melalui proses yang disahkan, dan dengan kerjasama pakar logistik. Kami mengendalikan 2 kilang pasaran selepas jualan, satu di Korea dan satu di Vietnam. Korea kini menyumbang 72% daripada pengeluaran kami, manakala Vietnam merangkumi bagi 28%. Dengan pengeluaran di Vietnam dijangka meningkat secara berperingkat untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Auto Valley di Korea, yang bersebelahan dengan kilang kami, adalah sebuah kompleks rantaian bekalan khusus. Semua rekan kongsi bekerja sama rapat dengan kami dalam masa pengeluaran, kawalan quality, dan inovasi cost. Ini mengakhiri pengenalan kami mengenai perniagaan pasaran selepas jualan CTR Group. Kami amat menghargai masa dan perhatian Anda hari ini. Di CTR, kami komited untuk menyediakan produk berkualitas tinggi, berkhidmatan yang cemerlang, serta membina kerjasama yang berpanjangan. Terima kasih banyak, dan saya sedia menjawab sebarang pertanyaan Anda. Halo semua, selamat datang ke seminar teknologi CTR. Saya AJ yang bertanggung jawab atas makmal ujian CTR. Seperti yang Anda semua maklum, CTR telah membekalkan sendi bobola kepada hampir semua pengeluar kendaraan OI global untuk jangka masa yang lama. Ini bermakna sendi bobola CTR dipasang di kendaraan hampir di seluruh dunia. Dengan kata lain, kami sangat biasa dengan keadaan persekitaran ekstrim yang wujud di seluruh dunia. Berdasarkan itu, saya ingin berkongsi maklumat dan pengetahuan kejuruteraan kami dengan Anda di sini. CTR setakat ini telah mengadakan seminar teknologi secara luar talian yang memfokuskan kepada topik teknikal aftermarket. Namun, mulai sekarang, kami berhasrat untuk mengadakan seminar secara dalam talian dan luar talian yang memfokuskan kepada tema tertentu serta berkongsi maklumat yang lebih terperinci mengenai subjek tersebut. Dengan cara ini, kami dapat memberikan Anda pandangan teknikal yang lebih mendalam mengenai bidang yang paling Anda minati. Topik pertama ialah pemisahan sendi bola. Seperti yang Anda mungkin tahu, jika sendi bola gagal atau terpisah, ia boleh menyebabkan masalah serius pada kendaraan. Itulah sebabnya industri otomotif mengklasifikasikannya sebagai bahagian keselamatan. Melalui pembentangan ini, saya berharap kebimbangan teknikal Anda mengenai pemisahan sendi bola dapat diatasi. Ini adalah apa yang akan saya bincangkan mengenai topik ini. Pertama,
Mari kita lihat dengan cepat apa itu sendi bola. Seterusnya, apa yang berlaku jika sendi itu terpisah? Dan apakah jenis-jenis pemisahan sendi yang ada? Apa punca utama pemisahan sendi? Akhir sekali, saya ingin membincangkan tanda-tanda awal pemisahan sendi. Gambar ini menunjukkan sistem stereng dan suspensi sebuah kendaraan. Bagian yang diserlahkan dengan warna merah pada gambar adalah 5 jenis sendi yang CTR bekalkan untuk stereng dan suspensi kereta. Ia terdiri daripada sendi bola lengan kawalan, rod dalaman, rod luaran, pautan penstabil, dan sendi bola paksi silang. Produk yang disenaraikan di sini mempunyai bentuk dan nama yang berbeza, namun semuanya mempunyai bola dan galas sebagai ciri biasa. Topik hari ini ialah pemisahan sendi dalam kereta. Pada ketika ini, kita perlu mengenali nama setiap komponen sendi. Komponen tersebut ialah penutup, galas, bola, dan batak, housing, penutup kalis, dan cincin pengapit. Sebelum kita beralih ke slide seterusnya, sila ingat nama-nama komponen ini. Jika sendi bola terpisah daripada kereta, semasa ia bergerak, ia boleh menyebabkan kesukaran mengemudi atau kehilangan kawalan kendaraan, menjadikannya sukar dikendalikan, dan berpotensi menyebabkan kemalangan. Itulah sebabnya sendi bola dikategorikan sebagai bagian keselamatan dalam industri otomotif. Mari kita lihat jenis-jenis pemisahan sendi yang ada. Dalam industri otomotif, secara amnya terdapat 3 jenis pemasahan sendi pada kereta. Video di sebelah kiri menunjukkan batang bola bergerak melebihi sudut tilt operasi dan terpisah daripada housing. Yang tengah menunjukkan batang bola ditarik lurus keluar dari housing. Yang sebelah kanan menunjukkan batang bola patah akibat tekanan getaran dinamik. Dalam slide berikutnya, kita akan melihat bukti yang tinggal bagi ketiga-tiga mod kegagalan ini secara berasingan. Ini menunjukkan konsep bagaimana bola dan batang terpisah daripada housing akibat kegagalan pergerakan berlebihan. Apabila bola dan batang condong dan mula menyentuh housing, kesan tuil berlaku. Apabila memeriksa bahagian di mana bola dan batang bergerak melebihi hard dan terpisah daripada housing, kita boleh melihat lekukan kekal di bagian atas housing dan batangnya bengkok walaupun tidak selalu. Ini karena bola dan batang biasanya mempunyai kekerasan paling tinggi di kalangan komponen sendi. Ini menggambarkan konsep bagaimana bola dan batang ditarik lurus keluar dan terpisah daripada housing. Apabila memeriksa bagian di mana bola dan batang ditarik lurus keluar, biasanya tiada lekukan pada bagian atas housing dan tiada deformasi bengkok pada bola dan batang. Ini mengenai bagaimana bola dan batang patah akibat tekanan kitaran dinamik. Apabila kita memeriksa mod kegagalan umum, tiada lekukan pada bagian atas housing, tiada deformasi bengkok pada bola dan batang. Ia rosak begitu sahaja. Ini adalah mod kegagalan tipikal untuk keletihan tekanan kitaran dinamik. Sekarang mari kita ulang kaji mod kegagalan sebelum ini. Jika kita ingat perbezaan di antara mod kegagalan ini, kita mungkin dapat mengenal pasti dengan cepat apa yang terjadi pada mereka. Penampilan kadangkala memberi petunjuk mengenai jenis pemisahan yang berlaku. Kini mari kita pelajari punca utama pemisahan ini. Terdapat 2 punca utama bagi pergerakan berlebihan batang bola. Untuk batang bola yang tertanggal, terdapat 2 punca utama. Bagi batang bola patah akibat tekanan kitaran dinamik, terdapat 3 punca utama. Sekarang saya akan terangkan secara terperinci satu persatu dalam slide seterusnya. Ini adalah salah satu punca utama pergerakan berlebihan batang bola, yaitu pemasangan dengan nomor bahagian yang salah. Sebagai contoh, nomor bahagian sebelah kanan kendaraan dipasang di sebelah kiri atau sebaliknya. Memasang nomor bahagian berbeza boleh menyebabkan masalah dalam keadaan operasi maksimum sistem suspensi atau sterek. Ini karena deformasi kekal pada batang bola berlaku jika ia melebihi zon biru dalam bagian gambar tengah.
Sendi bola, rod luaran, dan pautan penstabil mungkin mempunyai nomor bahagian berbeda di sebelah kiri dan kanan kendaraan. Masalah ini biasanya berlaku pada pautan penstabil. Oleh itu, pastikan nomor bahagian kiri dan kanan kendaraan Anda sama ada berbeda atau sama sebelum memasang bahagian tersebut. Di sini, saya akan membincangkan satu lagi punca utama pergerakan berlebihan batang bola. Ialah overjones, overrebound, dan oversteering. Jadwal di sebelah kiri menunjukkan nilai torque pergerakan berlebihan yang direka dan keputusan ujian sebenar untuk setiap jenis sendi. Pautan penstabil biasanya mempunyai nilai torque lebih rendah berbanding sendi bola dan rod luaran karena size bola yang lebih kecil. Oleh itu, pautan penstabil cenderung menghadapi lebih banyak masalah pergerakan berlebihan batang bola berbanding sendi lain. Ini adalah salah satu punca utama batang bola tertanggal secara lurus. Ia adalah beban statik berlebihan. Graf di sini menunjukkan keperluan tarik keluar bola dan batang, serta keputusan ujian sebenar untuk setiap jenis sendi dalam pangkalan data pengeluaran OI global. Sebagai contoh, graf kiri atas berkaitan dengan sendi bola atas. Paksi F pada graf mewakili size bola, manakala paksi Y menunjukkan nilai daya tarik keluar. Yang menarik di sini ialah, apabila size bola bertambah, keperluan tarik keluar tidak meningkat secara seimbang. Dengan kata lain, tiada peningkatan daya tarik keluar dalam kereta sebenar tanpa mengira jenis atau berat kendaraan. Hal yang sama berlaku untuk pautan penstabil, sendi bola paksi silang, dan rod luaran. Namun, bagi rod dalaman dan sendi bola bawah, apabila kendaraan menjadi lebih berat, beban tarik keluar batang cenderung meningkat secara seimbang. Oleh itu, dapat dijangka bahwa pemisahan batang akibat beban berlebihan sangat tidak mungkin berlaku pada kendaraan sebenar. Di sini saya ingin membincangkan satu lagi punca utama batang bola tertanggal. Ia ialah kehausan berlebihan pada galas di dalam sendi. Video ini menunjukkan permulaan ujian ketahanan haus pada sendi. Lengkung pergerakan hujung sebelum ujian ketahanan haus kelihatan linear seperti yang Anda boleh lihat, dan ia dianggap sebagai bahagian yang baik. Apabila ujian ketahanan haus bagi bahagian yang baik selesai, graf mungkin menunjukkan sedikit lengkungan seperti ini. Ia masih boleh diterima. Walau bagaimanapun, jika benda asing atau air masuk ke dalam sambungan atau kendaraan dipandu melebihi jarak yang direka, lengkung pergerakan hujung paksi akan terletak secara mendatar di tengah graf seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Secara teknikal, kami memanggil keadaan ini sebagai mainan bebas atau free play, yang boleh menghasilkan bunyi atau getaran dalam kereta. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa perhatian untuk jangka masa yang lama, bolt akhirnya akan tertanggal atau patah. Dengan kata lain, ini boleh berlaku jika pemandu tidak berpeluang untuk menyadari pelbagai simptom masalah tersebut. Ini adalah salah satu punca utama kerusakan bolt bola. Itulah beban dinamik berlebihan. Dalam industri otomotif, pembekal sambungan menjalankan sejenis ujian berdasarkan andaian bahwa kendaraan akan mengalami beban tinggi hampir mencapai titik leleh sebanyak 1 hingga 100 kali sepanjang hayatnya. Apabila beban berat dikenakan, seperti yang ditunjukkan dalam video di sebelah kiri, bahagian tersebut mengalami ubah bentuk anjal berulang kali. Selepas ujian selesai dengan jayanya, lengkung pergerakan hujung paksi pada sendi mungkin menunjukkan sedikit lenturan di bahagian tengah graf. Walau bagaimanapun, tiada skru sepatutnya longgar dan tiada bahagian sepatutnya rosak. Jika ujian gagal, mainan bebas mungkin berlaku. Skru boleh longgar atau komponen boleh patah. Berikut ialah punca lain stud bola patah. Skru longgar. Jika skru kendaraan Anda longgar, pada mulanya ia akan membuat bunyi bisik atau kehilangan fungsi, atau akhirnya akan menyebabkan bahagian-bahagiannya pecah. Jika skru dipasang ketat di bawah nilai yang ditetapkan, ia mungkin longgar semasa kendaraan bergerak. Sebaliknya, jika skru dipasang terlalu kuat melebihi head lelehnya, ia juga boleh patah. Saya ingin memberikan penjelasan ringkas tentang apa yang berlaku. Secara amnya, syarat torque pemasangan ditentukan dalam kawasan anjal. Namun, jika dipasang melebihi julat anjal, skru mungkin mengalami ubah bentuk kekal atau patah.
jika beban tambahan dikenakan semasa kendaraan bergerak. Itulah sebabnya skru mesti dipasang dengan bentuk mengikuti arahan yang diberikan oleh pengeluar kendaraan. Ini adalah punca terakhir kerusakan bolt bola, yaitu kakisan di dalam sambungan. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini mengenai kehausan galas yang berlebihan, lengkung pergerakan hujung sepatutnya linear pada permulaan. Namun, jika air memasuki sambungan sebelum atau semasa ujian, komponen besi di dalam sambungan akan berkarat dan boleh menghasilkan bunyi atau getaran dalam kereta seperti ini. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa perhatian untuk jangka masa yang lama, bolt akhirnya tertanggal atau patah. Sekarang mari kita ketahui tanda-tanda awal yang muncul sebelum sambungan terpisah. Ini adalah isyarat awal sebelum sambungan terpisah. Bunyi, keadaan penutup kedap, dan mainan bebas. Isyarat awal yang disenaraikan di sini adalah yang mungkin dikenali dan disadari oleh pemandu secara berkala. Jika pemandu mula mendengar bunyi dari sistem steering atau suspensi kendaraan, ia mesti menjadi tanda awal bahwa terdapat masalah dengan komponen tersebut. Berikut adalah beberapa contoh bunyi yang dihasilkan oleh sambungan. Bunyi merengek di sini. Sebenarnya, bunyi merengek ini tidak berlaku secara langsung di dalam sambungan. Getaran ringan berlaku terlebih dahulu pada sambungan, dan getaran itu diperkuat dalam bahagian yang bersambung, menghasilkan bunyi. Apabila kami memisahkan sambungan dari kendaraan dan mengukur tok geseran, sambungan yang baik akan kelihatan seperti ini. Tetapi yang berbunyi kuat akan kelihatan seperti ini. Bentuk tajam dalam graf ini menyebabkan getaran di dalam sambungan yang membawa kepada bunyi pada bahagian bersambung. Sekarang mari kita dengar jenis bunyi yang lain. Bunyi ketukan dari pautan penstabil. Bunyi ini datang terus dari dalam sambungan pautan penstabil. Apabila kita memisahkan bahagian daripada kendaraan dan mengukur pergerakan hujung paksi, bahagian yang baik akan kelihatan seperti ini. Ia linear. Namun, bahagian yang bising akan kelihatan seperti ini. Mainan bebas biasanya di dalam sendi. Mari kita dengar bunyi lain yang boleh didengar dari dalam kereta ketika mengendalikan steering. Ini juga disebabkan oleh getaran di dalam sendi, dan getaran tersebut diperkuatkan pada bahagian yang bersambung, menghasilkan bunyi bising. Dalam apa jua keadaan, jika Anda mendengar bunyi bising, ini adalah isyarat awal bahwa Anda perlu mengambil tindakan. Jika kita berpeluang melihat di bawah kereta, mungkin kita boleh mengumpulkan lebih banyak maklumat. Jika penutup penyegel gagal menghalang benda asing daripada masuk, jangka hayat sendi akan dipendekkan dengan ketara. Di sini, saya akan tunjukkan mod kegagalan tipikal penutup penyegel yang diklasifikasikan dalam industri otomotif. Tusukan berlaku disebabkan oleh objek keras atau alat. Impak ini sering disebabkan oleh objek yang melantun dari jalan. Namun, kadang-kadang tusukan berlaku semasa memasang sendi ke dalam kereta. Jika terdapat celah atau retakan pada penutup penyegel dalam arah mendatar, kemungkinan besar ia disebabkan oleh haus. Apabila bola dan batang dalam sendi bergerak berulang kali dalam arah condong, penutup penyegel haus akibat sentuhan dengan getah itu sendiri atau kontak dengan perumah sendi bola. Jika penutup penyegel koyak dalam bentuk kompleks seperti ini, terdapat kemungkinan reka bentuk penutup penyegel yang kurang baik. Saya akan tunjukkan mengapa ia adalah reka bentuk yang kurang baik dalam slide seterusnya. Video ini menunjukkan bagaimana rupa penutup penyegel yang baik apabila dipasang pada bahagian yang bersambung. Bentuk penutup penyegel yang baik kelihatan licin selepas dipasang ke bahagian yang bersambung dan kelihatan mengandungi jumlah udara yang sesuai.
Video di bawah pula menunjukkan bagaimana rupa penutup penyegel yang buruk apabila dipasang pada bahagian yang bersambung. Adakah Anda nampak perbedaan antara bahagian yang baik dan yang buruk? Penutup penyegel yang buruk menjadi berkedut dan terdistorsi selepas dipasang dengan bahagian yang bersambung. Apa yang akan berlaku jika saya memandu kereta dengan bahagian buruk ini dipasang? Sekarang, izinkan saya tunjukkan apa yang berlaku. Pengeluar kereta dalam industri otomotif mempunyai keperluan ujian simulasi persekitaran tersendiri. Apabila sendi bergerak, suhu atmosfera berubah-ubah antara suhu sangat rendah dan tinggi, dan air yang bercampur lumpur dan garam disembur secara berkala di atas sendi. Ini adalah contoh keputusan ujian simulasi persekitaran yang dijalankan oleh pengeluar kereta di Amerika Utara. Penutup penyegel yang berbentuk baik tidak menunjukkan sebarang keabnormalan yang ketara, sehingga ujian selama 17 hari selesai. Namun penutup penyegel yang berbentuk buruk didapati koyak pada hari kedua. Dengan kata lain, jika penutup penyegel dalam keadaan buruk semasa dipasang, jangka hayatnya berkurang kepada kurang daripada 1/10. Akhir sekali, ini mengenai mainan bebas sebagai isyarat awal pemisahan sendi. Jika Anda boleh mengangkat kendaraan menggunakan peralatan tertentu, Anda boleh coba menggoyangkan tayar. Jika Anda rasa terdapat ruang semasa menggoyangkan tayar, dari sisi ke sisi atau atas ke bawah, ia mungkin salah satu daripada dua perkara, mainan bebas di dalam sendi atau skru yang longgar. Jika kita ambil sendi yang ada mainan bebas dan jalankan ujian di makmal, keputusannya adalah sebagai berikut. Jika mainan bebas bukan disebabkan oleh skru yang longgar, maka ruang mesti terbentuk antara bola dan galas di dalam sendi. Hampir tiada tok gesekan seperti graf ini yang menunjukkan mainan hujung bebas tipikal. Mainan bebas ini berkemungkinan akan berkembang menjadi bunyi bising. Sebaliknya, bahagian yang baik masih mempunyai nilai tok geseran dan pergerakan ujung adalah linear atau hampir linear pada graf. Kini, mari kita ulang semula apa yang saya bincangkan hari ini. Terdapat 3 jenis pemisahan sendi, bergerak melebihi had, tertarik terus, patah akibat tekanan kitaran dinamik. Kita boleh menganggarkan punca utama berdasarkan jenis pemisahan sendi. Saya telah bincangkan tentang kewujudan kesan lekukan pada bahagian atas perumahan dan lenturan pada batang. Kita harus memasang sendi dengan nomor bahagian yang betul. Kita mesti periksa sama ada nomor bahagian kiri dan kanan kendaraan berbeza sebelum pemasangan. Skru mesti diketatkan mengikuti nilai yang betul berdasarkan arahan. Ia tidak boleh terlalu ketat atau longgar. Bentuk penutup penyegel yang abnormal harus diperbetulkan. Sila ambil tindakan segera jika bentuk penutup penyegel didapati berkedut atau terdistorsi pada kereta. Pemisahan sendi boleh dicegah melalui pemerhatian berkala dengan memantau bunyi bising, keadaan penutup penyegel, mainan bebas, dan sebagainya. Anda boleh mengelakkan skenario terburuk. Itu sahaja untuk topik ini. Terima kasih. Dalam topik ini, saya akan membincangkan kekuatan reka bentuk CTR di sini. Tahun lalu, kami telah menjalankan tinjauan dengan pelanggan di seluruh dunia untuk memahami minat teknikal mereka. Lebih daripada 100 pelanggan telah mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut. Dan kami mendapati bahwa minat teknikal paling populer di kalangan pelanggan ialah perbandingan antara CTR dan pesaingnya. Disebabkan kekangan massa, sukar untuk berkongsi data perbandingan secara terperinci di sini. Namun, saya ingin berkongsi sebab utama mengapa terdapat perbezaan antara CTR dan pesaing, terutama mereka yang tidak mempunyai pengalaman membekalkan OI. Terdapat beberapa manfaat dan kelebihan mempunyai pengalaman membekalkan OI. Manfaat pertama ialah maklum balas daripada ujian kendaraan sebenar dan aktiviti lapangan. Ujian kendaraan sebenar dan aktiviti lapangan dijalankan pada skala yang begitu besar sehingga mencabar bagi sebuah syarikat komponen tunggal dalam perniagaan pasaran selepas jualan. Maksud saya, ia memerlukan kos yang sangat tinggi. Namun, maklum balas daripada ujian kendaraan sebenar dan aktiviti lapangan membolehkan penambahbaikan yang praktikal. Maklum balas ini memberikan peluang berharga untuk meningkatkan reka bentuk bola sendi, proses pembuatan, dan sistem pengurusan kualiti. Manfaat kedua ialah akses kepada maklumat terperinci mengenai bola sendi melalui kerjasama skala besar.
Seperti yang Anda tahu, sebuah kendaraan terdiri daripada lebih daripada puluhan ribu komponen. Bola sendi hanyalah salah satu daripada bahagian ini. Memahami maklumat dan kehendak yang diterima oleh bola sendi, serta peranan yang perlu dimainkan adalah sesuatu yang dikerjakan bersama oleh pengeluar kendaraan pembekal Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Melalui kerjasama dan penyelidikan skala besar, keperluan untuk bola sendi menjadi sangat tepat tanpa ruang untuk kekurangan. Beberapa pandangan hanya boleh diperoleh melalui penglibatan langsung dalam pembekalan OI. Sangat penting untuk memahami setiap perkataan dan setiap keperluan dari A hingga Z, bukan sahaja dari sistem suspensi, tetapi juga dari kendaraan itu sendiri. Saya tidak percaya ini sesuatu yang boleh ditangani oleh sebuah syarikat komponen tunggal secara bersendirian dalam perniagaan pasaran selepas jualan. Kelebihan ketiga ialah pelbagai pengalaman global. CTR telah membekalkan bola sendi dan bekerja sama bukan sahaja dengan satu atau dua pengeluar kendaraan, tetapi hampir semua pengeluar kendaraan global di seluruh dunia. Sebagai contoh, GM, Ford, Chrysler, Tesla, dan Lucid di Amerika Utara, BMW, Daimler, Land Rover, Jaguar, Renault, Fiat, Peugeot, dan lain-lain di Eropa, Hyundai Motor, Kia Motor, KG Mobility, dan Renault Samsung di Korea, serta beberapa pengeluar dari Jepun dan Cina. CTR telah menghadapi pelbagai keadaan persekitaran, jalan, dan pemanduan, serta mengumpul banyak data, pengetahuan, dan pengalaman daripada semua ini. Ini membolehkan kami akhirnya menghasilkan sejenis buku panduan untuk bola sendi. Tanpa pengalaman membekalkan pengeluar kendaraan OI, sebuah syarikat komponen tunggal akan menghadapi kesukaran untuk mengendalikan semua tugas ini secara sendiri dalam perniagaan pasaran selepas jualan. Menurut tinjauan tersebut, minat teknikal kedua paling populer di kalangan pelanggan ialah bagian tiruan. Kami tidak mempunyai maklumat lengkap tentang semua bahagian tiruan di dunia, meskipun kami berpeluang untuk memeriksa beberapa daripadanya tahun lalu. Disebabkan data yang tidak mencukupi, kami tidak boleh mengatakan semua bahagian tiruan mempunyai masalah yang sama, tetapi yang telah kami siasat mempunyai beberapa masalah kritikal seperti berikut. Isu pertama ialah perbedaan besar dalam dimensi kritikal. Beberapa dimensi pada bola sendi sangat penting. Contohnya, dimensi taper pada bola stud dan beberapa dimensi pada housing bola sendi bersentuhan langsung dengan bahagian pasangan, seperti knuckle, steering, dan lengan kawalan. Jika dimensi ini tidak memenuhi spesifikasi berdasarkan keperluan kereta asal, jangka hayat bola sendi akan jauh lebih pendek daripada jangkauan. Mungkin hanya bertahan 1/20 hingga 1/10 daripada tempo jaminan yang sepatutnya. Kami mendapati bahwa beberapa bahagian tiruan mempunyai dimensi taper yang tidak tepat pada bola stud, menyebabkan hayat keletihan hanya 1/20 daripada ketahanan yang diperlukan. Isu kedua berkaitan dengan prestasi asas bola sendi. Seperti yang Anda tahu, bola sendi adalah komponen penting dalam sistem steering dan suspensi. Sistem-sistem ini memerlukan sendi bebola untuk memberikan sudut operasi yang sesuai. Sebagai contoh, jika sistem memerlukan sudut condong 28 darjah, tetapi sendi bebola hanya membenarkan 27 darjah, hanya 1 darjah kurang. Batang bebola boleh berulang kali bersentuhan dengan rumahnya. Dalam keadaan pemanduan maksimum yang berulang, ini boleh menyebabkan deformasi kekal dalam jangka masa pendek atau bahkan kerusakan dalam jangka panjang. Ini bukan sahaja menyebabkan penurunan prestasi kendaraan, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kemalangan keselamatan yang serius. Namun, masalahnya ramai yang tidak tahu berapa darjah sudut condong yang diperlukan oleh setiap kendaraan. Isu ketiga ialah kekuatan struktur. Sendi bebola dipasang di antara engsel steering dan sistem suspensi. Ia direka untuk memindahkan beban dari engsel steering ke sistem suspensi. Namun, jika sendi bebola tidak mempunyai kekuatan struktur yang mencukupi untuk menahan beban sebenar dari engsel, ia boleh mengalami deformasi kekal, patah, atau bahkan terpisah dari kendaraan dalam masa yang singkat. Kami mendapati bahwa sesetengah alat ganti tiruan dibuat menggunakan komponen keluli yang dirawat haba dengan cara yang salah atau bahkan tidak menjalani rawatan haba. Ini bermakna alat ganti tiruan ini mempunyai kekuatan struktur yang jauh lebih rendah berbanding alat ganti asal.
yang berpotensi menjejaskan keselamatan kendaraan. Isu keempat ialah ketahanan, seperti ketahanan haus lecet, ketahanan keletihan, ketahanan getah penutup, dan ketahanan kaki sat. Sesetengah alat ganti tiruan menggunakan grease berkualitas rendah di dalam sendi bebola, menyebabkan jangka hayat yang lebih pendek. Selain itu, kemasan permukaan yang kasar pada bebola mempercepatkan haus yang ketara pada tempat duduk bebola. Bahan keloli yang digunakan mengandung kandungan kekotoran yang tinggi, menyebabkan pengurangan hayat keletihan. Getah penutup dibuat daripada bahan getah yang salah atau reka bentuk yang kurang baik, membolehkan pencemar memasuki sendi bebola dalam masa yang singkat. Tambahan pula, sesetengah komponen kritikal mempunyai salutan kalis kakisan yang tidak mencukupi, yang secara signifikan mengurangkan jangka hayat yang dijangka bagi sendi bebola. Jadi apa yang saya sebutkan di sini, perbezaan ketara dalam dimensi kritikal, prestasi asas, kekuatan struktur, dan ketahanan adalah sangat penting apabila memilih sendi bebola, terutamanya dari segi keselamatan dan ketahanan. Namun, dari perspektif pelanggan, mungkin sukar untuk membezakan semasa pembelian, sama ada sendi bebola mempunyai masalah ini tanpa pemeriksaan profesional. Alat ganti tiruan terkini telah mencapai tahap di mana sangat sukar untuk membezakannya daripada alat ganti asli hanya berdasarkan penampilan. Contohnya, warna, bentuk, dimensi, dan kotak pembungkusan hampir sama dengan alat ganti asli CTR, menjadikannya sukar untuk pakar pun mengenal pasti dengan sekelip mata. Ramai alat ganti tiruan ini kelihatan sangat asli, sehingga pakar pun tidak dapat membezakannya dengan mudah. Itulah sebabnya kita perlu mencari langkah berkesan untuk menangani isu ini. Setakat ini, saya telah membincangkan kelebihan reka bentuk CTR. Untuk merumuskan secara ringkas, kekuatan reka bentuk CTR datang daripada pengalaman luas kami, yang diperoleh melalui pembekalan kepada pengeluar kendaraan asal OI di seluruh dunia. Walaupun kami tidak membekal sendi bebola kepada sesebuah pengeluar OI atau model kereta tertentu pada masa ini. Ini bukan masalah. Kami mempunyai pengetahuan komprehensif dalam hampir semua aspek, termasuk reka bentuk, ujian, pengeluaran, dan sistem pengurusan quality. Sebagai contoh, kami jelas memahami faktor reka bentuk mana yang perlu dikaji terlebih dahulu, ujian apa yang harus dijalankan, bahan apa yang perlu digunakan, bagaimana mengurus pembekal, dan proses pemeriksaan yang diperlukan. Kami juga paham dengan jelas apa yang dijangka oleh pengeluar OI global, tanggung jawab yang mesti dipenuhi oleh pembekal sendi bebola, serta tren global dalam teknologi sendi bebola. Disebabkan kekangan masa, saya hanya dapat memberikan gambaran ringkas mengenai topik yang dibincangkan dalam sesi ini. Namun dalam seminar yang akan datang, saya akan membentangkan data dan keputusan ujian yang lebih terperinci, membandingkan produk CTR dengan pesaing dan alat ganti tiruan, yang merupakan topik yang paling menarik minat teknikal Anda semua. Mungkin Anda akan dapat melihat data perbandingan terperinci mengenai kelebihan CTR berbanding pesaing yang tidak mempunyai pengalaman OI, serta isu potensi khusus alat ganti tiruan. Saya berharap dapat berjumpa Anda tidak lama lagi. Terima kasih.